Berita kita yang kedua. Boring hari-hari cerita pasal perang dia je. Dia pergi sini, dia pergi situ, dia patah balik. Okey, kita cerita kelemahan. Apa kelemahan Rusia Macam mana boleh drone attack di Rusia Moskow? Okey, hari ni kita cerita kenapa boleh drone attack di Moskow? Kenapa serangan ini jatuh di bangunan yang sama? Setiap kali serangan walaupun tak teruk tapi jatuh di bangunan yang sama. Sebahagian besar radar Rusia bekerja. Ini nak kena tanya dengan orang yang lebih profesional, tapi dia kata ada sesetengah radar Rusia bekerja selama 7 hari. Selepas 7 hari dia akan dimatikan sementara dan lepas tu akan dihidupkan semula. Ini radar yang di bawah tanah mungkin, bukan yang di satelit. Dan drone yang diterbangkan dari Rusia sendiri, bukan dari Ukraine. Dan Rusia berkata yang tidak ada drone boleh terbang buat sementara waktu di Rusia, kerana tak nak serangan ini dibuat lagi terhadap Rusia. Kerana serangan drone ini adalah drone jarak dekat 70 ke 100 km dari Moskow. Dia punya jarak drone ini. Untuk Rusia ini adalah kerja pengganas dalam Rusia sendiri. Dan dengan pengharaman penggunaan drone sementara di Rusia rasa akan mengurangkan serangan drone dalam Rusia sementara waktu. Dan drone ini hanyalah masalah kecil untuk Rusia. Dan masalah besar adalah ada sekarang ni beberapa minggu ini ada sebuah kumpulan yang nak sabotaj railroad Rusia. Ini adalah masalah yang paling besar Rusia hadapi. Bayangkan jika mereka dapat sabotaj pergerakan kereta api Rusia. Rusia juga menggunakan kereta api untuk membawa penumpang dan senjata ke mana-mana saja. Ini adalah pengangkutan yang penting. Dan kereta api juga membawa senjata masuk ke Ukraine. Dan inilah pengangkutan paling murah dalam dunia. Mereka nak mengalihkan pergerakan laluan kereta api Rusia. Dan kumpulan ini dibayar oleh Western. Ini juga masalah yang besar dihadapi oleh Rusia. Kerana bayangkanlah kalau kereta api itu dia boleh disabotaj dan beralih landasan dan boleh mengakibatkan kemalangan, jiwa, kehilangan senjata, macam-macam. Kalau kita lihat serangan Rusia di Ukraine sebelum ini pun, Rusia akan cuba mendapatkan stesen kereta api Ukraine secepat mungkin selalu. Kerana lepas itu Rusia boleh menggunakan jalan kereta api ini untuk membawa senjata mereka dari Rusia. Dan juga kalau tengok di Crimea Bridge pun ada jalan kereta api di sana. Maknanya Rusia menggunakan jalan kereta api juga untuk membawa senjata-senjata mereka ke Crimea. Dan dari mana drone ini datang? Dari drone ini boleh masuk. Dan macam mana drone ini boleh masuk di Rusia? Drone ini masuk di mana-mana tempat. Rusia ni dia punya negara terlalu besar. Terlalu besar. Jadi macam-macam tempat boleh masuk. Dan macam-macam tempat boleh masuk. Kalau kita lihat ada satu berita tu tentang selepas COVID nak masuk ke Rusia, barang-barang dari luar Europe nak masuk ke Rusia, jam sepanjang-panjang jam nak bawa masuk barang-barang ke dalam Rusia. Dan inilah kelemahan juga di border Rusia. Mana-mana negara pun kelemahan border pun tetap ada. Okey. Dan kita akan bercerita sedikit tentang berapa rakyat Ukraine yang berada di Rusia. Rakyat Ukraine berada di Rusia dari 2014 adalah 3.5 juta
yang berada di Rusia. Ada yang dari Donbas, ada yang dari Kiev dan semua kawasan yang Rusia tanggung bila limpahan pelarian lari dari Ukraine. Bukan sejak mula perang ini sejak 2014 pelarian dah start membanjiri Rusia. Sebab tu Rusia, kerana ini pun adalah salah satu penyebab lah Rusia menyerang Ukraine. Kerana pelarian-pelarian yang makin bertambah dari Ukraine. Dan rakyat Ukraine yang lari dari Ukraine, mereka ni takut dengan pengaruh agenda Nazi di Ukraine. Kerana sebelum ini askar Azov ni suka membunuh rakyat di Donbas, Mariupol dan merogol wanita. Dan juga banyak berjuta orang mati dengan darah Nazi yang mereka agungkan. Berjuta juga rakyat Ukraine yang mati kerana pegangan pengaruh Azov ni di Ukraine. Dan kalau mereka tahu mereka askar Azov, apa pengaruh Azov Nazi yang mereka bawa? Kenapa mereka sanggup membawa pengaruh askar Azov padahal mereka tahu yang mereka akan kalah dalam perang dengan Rusia? Itu yang kita tak faham. Kenapa mereka sanggup teruskan lagi pengaruh Azov di Ukraine walaupun mereka tahu mereka akan kalah dengan Rusia. Dan seperti yang kita tahu, sebelum perang ini terjadi di Rusia, tak ada orang menyangka Rusia boleh menang. Kalau nak cakap media masa antarabangsa, Rusia 1 bulan 3 hari boleh kalah dengan Ukraine. Kerana keegoan itu yang mereka pegang, sampai sekarang mereka kena tanggung kekalahan di Ukraine. Okey, insya-Allah kejap lagi ada lagi berita perang untuk anda. InsyaAllah petang nanti. Assalamualaikum Yura. Jangan lupa support channel abang ni. Send me a gift.